Selamat sejahtera kepada Puan Maheswari. Hari ini kami ingin membentangkan kes study 2. Saya Elis Natasha binti Muhammad Kamil. Saya Nurimah Fatihah binti Muhammad Riza. Saya Nur Naziha binti Badru Syam. Okay, untuk soalan 1, explain 5 important aspect to get started designing accessible web page. First kali ialah color that not too bright. Macam kita tahu, Jaya Malaysia punya web page ni akan digunakan oleh pelbagai lapisan umur. Jadi biasanya apabila warga yang berusia umur 45 ke atas, mereka akan gunakan gadget dengan brightness yang agak tinggi. So jika website terlalu menggunakan warna terang, ini akan menyebabkan mata mereka sakit atau mata user sakit. Yang kedua ialah must have header to structured content. Apabila ada header, user lebih mudah memahami isi kandungan dalam web page tersebut. Konten dalam web page akan lebih jelas. Yang ketiga, content is accessible. Contoh, jika ada diskaun di Jaya Malaysia punya web page, user boleh akses kod promote dengan lebih mudah. Untuk yang keempat, keyword easy to search. Contohnya, di web page kan ada bahagian untuk kita search barang. Jadi tak perlu kita scroll satu-satu untuk kita cari barang yang kita nak beli. Itu akan memudahkan pembelian untuk user. Contoh kalau kita nak beli minyak masak, kita tulis je dekat atas tu bahagian search minyak masak dan kita akan terus jumpa barang apa yang kita nak beli. Ataupun di bahagian search Google, jika user nak cari web Giant untuk dia membelah-belah, bila dia tulis dia kataan Giant tu terus keluar atas sekali web page tu. So dia tak adalah jumpa web page yang bukan-bukan. Untuk yang kelima ialah table for tabula data. Kegunaan dia adalah untuk user boleh nampak transaction yang dia pernah lakukan dalam web page tersebut sebagai history pembelian. Next question. Propose a technology that can make your web accessible to people with a wide range of ability and disability as below. A. Blind people. The technology that can people with a wide range accessible the way is screen reading and magnifying software. Teknologi ni boleh diakses oleh orang-orang yang berbagai kemampuan dan kecacatan untuk melayari web ni. Hearing impairment, the technology is assistive listening device and hearing adjustment technology can make the web accessible to a wide range of ability and disability. C. Mobility impairment, prompting or alerting the user in different way, example as using sound or vibration. Untuk soalan 2B, keyword yang kita gunakan kat sini ialah flexibility in use. Maksudnya di sini, kita dalam muka bumi ni ada pelbagai jenis manusia. Ada yang kita tulis tangan kanan dan ada juga yang kita menggunakan tangan kiri. Mana-mana pun kita akan jumpa manusia yang macam ni. Jadi apabila sesuatu barang yang dijual di kedai tu, kadang ada barang yang tidak sesuai digunakan oleh kedua-dua belah pihak. Contohnya macam kerusi di bilik kuliah, dia hanya akan ada tempat letak tangan untuk penulis yang tulis tangan kanan. Jadi bila yang kijal ni nak tulis jadi tak selesa. Oleh sebab tu kita kena buat sesuatu barang tu yang boleh digunakan oleh orang kidal sekali. Contohnya ialah gunting untuk mendapat keselesaan kepada kedua-dua belah pihak. Soalan C, next. Universal design has been mistakenly described as the search for a one-size-fits-all design, or universal design is not just about one size fits all. Describe about this statement to make sure designers should strive to create a design that does not include or segregate all the user. Apa yang kita boleh dapat describe untuk universal size one size fits all design is universal design can be applied to any product or environment, making a product or environment accessible to people with disability often benefit others. The design accommodates a wide range of individual preference and ability. For example, automatic door opener benefit individual using walker and wheelchair.
but also people carrying grocery, baby and young children and adults. So that's it can describe universal design. And untuk soalan D, perhaps one of the more positive outcomes of the COVID-19 pandemic could be a new blended world in higher education. It would be a world that includes flexible learning environment that gives students the choice of either participating in face-to-face classroom activities or virtually through online engagement techniques, including proxy, robots and other emerging technologies. The idea would be to provide choice and flexibility according the needs of the student. Explain the learning environment. Figure 1 could offer a way to meaningfully participate in social aspect of learning nowadays. Types of online learning. Pertama sekali, hybrid courses. Hybrid ni dia pengalaman pelajar memerlukan penglibatan orang dalam talian. Kursus ini biasanya membolehkan hubungan berasaskan komputer secara bersemuka antara student dengan pelajar. Next, computer-based distance learning merujuk kepada penggunaan komputer. Istilah ini juga merujuk dengan lebih luas kepada persekitaran berstruktur di mana komputer digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Then, fixed time online courses. Dalam kursus ni, pelajar dihendaki untuk masuk dalam akaun talian pada waktu-waktu tertentu. Kursus ini merupakan pembelajaran jarak jauh yang biasa digunakan pada waktu ini. Dan dah sekali, open schedule online course. Dalam kursus ni, para pelajar diberikan senarai macam surat, email, buku teks yang berasaskan internet atau papan buletin untuk menyelesaikan tugasan mereka. Pada permulaan kursus ini, pelajar diberikan jadual. Tetapi pelajar tidak dibenarkan belajar dengan kelajuan mereka sendiri. Mereka perlu tunggu pengajar diorang macam ikut sama-sama belajar dengan kawan-kawan yang lain. Itu saja. Okey, terima kasih.